Ada program-program fisabilillah termasuk membantu membina institusi-institusi masjid-masjid. Ini antara masjid, 3 masjid di Johor dalam kompleks Pembibelah. Bukan ditempatkan di parking-parking macam tangkap dapat dan kemudian bina bangunan. Ya. Mudah-mudahan satu hari nanti di Malaysia ni, di Kuala Lumpur, tiap-tiap satu kompleks besar ada masjid ke atas. Dan senang orang. Hari ini nak pergi sembahyang Jumaat pun payah. Nak keluar sesak, lama-lama semua tak pergi sembahyang dan sebagainya. Kita kena make it easy, bring the mosque to the people instead of the other way around. Dan tak payah lagi nak bina masjid-masjid yang jadi monumen besar-besar. Hari Jumaat dia sibuk, lepas tu hari lain tak ada orang dan sebagainya. Maaf saya kata begitu, kadang-kadang saya ini terus terang lagi. Dan antara lain, klinik Wakaf Anur, hari ini terdapat rangkaian 17 klinik. Saya nak tunjukkan ini sebab ini penting, ya, mesejnya. Daripada, bukan saja di Johor, di Perak, di Sembilan, Selangor, Sarawak pun ada. Semua klinik-klinik ini dibina daripada 18 termasuk hospital, 16 dibina di pekarangan masjid-masjid. Kita sengaja pilih masjid-masjid termasuk di Selangor. Sarawak pun begitu, ya. Charge RM5. Saya tahu klinik satu Malaysia charge RM1, ya. Tapi dalam klinik Wakaf Anur ini insya-Allah sentiasa akan ada doktor sepenuh masa. Jadi RM5 itu dengan 20 doktor dengan ubat, ya. Dan dari sejak ditubuhkan, kita himpun statistiknya. Lebih 85,000 rawatan kepada lebih 800,000 pesakit-pesakit miskin. Ya. Walaupun dari hampir masjid-masjid, lebih 60,000 pesakit miskin bukan Islam datang ke Anur, bayar RM5 dapat ubat. Ini mesej yang kita nak sampaikan, bahawa Islam dan masjid ni, hari ini imej dia, pemahaman dia, pandangan dia terhadap masjid dia takut dan sebagainya. Kita kena ubah. Dan kenapa, macam mana kita boleh buat ini? Melalui sekali lagi konsep wakaf. Klinik-klinik ini dikendalikan oleh KPJ, hospital yang dimiliki oleh Johor Corporation. Dan doktor-doktor ini mereka yang gajikan. Dengan gajinya sepatutnya teknikalinya dibayar oleh wakaf. Tapi tiap-tiap tahun bila KPJ buat untung, kita dapati bahawa dia reda. Dia wakafkan saja, dia absorb semua kos pengendalian klinik-klinik dan ini. Ya, dan termasuk juga dialysis center dan sebagainya. Oleh masa tak izinkan, saya akan cepatkan sedikit. Definisi wakaf korporat, ringkasnya, untuk maklumat tuan-tuan, mesti ada 8 elemen kalau kita nak ada wakaf korporat. Pertamanya, wakaf saham atau hartanah. Kedua, wakaf corporation berterahkan syarikat. Kena ada syarikat. Kalau UNISA misalnya nak tubuhkan, seperti USIN ke UIA ke universiti, ya, kena tubuhkan syarikat. Dan dalam konteks kita, yang pengalaman yang ada, tubuhkan syarikat dan jaminan. Tapi tentukan mendapat pengiktirafan sebagai pemegang wakaf, harta wakaf dan sebagai ketua wali, pemegang amanah wakaf. Kalau ada saham, tanah didaftar dan nama syarikat wakaf yang kita tubuhkan. Kalau serah pada majlis agama nanti susah, ya, kepentingan tak sampai balik kepada universiti dan matlamat yang kita tujukan. Operasi bisnes, mesti ada operasi bisnes, tujuannya tambah nilai dan berciri entrepreneurial. Maknanya kena lantik orang-orang yang betul-betul entrepreneurial, yang ada business capability untuk mengendalikan, mengurus, ya, ini yang ada pengalaman dalam mengurus dan menjadikan bisnes. Dalam konteks Wakaf Anur, dah boleh dicontohi 70% untuk pelaburan daripada keuntungan, 30% untuk kebajikan, dan sebenarnya 25% untuk kebajikan, 5% kita sumbang kepada Majlis Agama Islam Johor. Syaratnya juga otonomi dan berdikari penuh. Ini dapat kita jayakan di Wakaf Anur Corporation Johor. Majlis Agama Islam Johor mengiktiraf bagi otonomi, ada syarikatnya. Majlis Agama Islam pula ada wakil-wakilnya dilantik sebagai pengarah atas jawatan, termasuk mufti, timbalan mufti, pengarah agama Islam dan juga pengarah wakaf di Johor. Keahlian pula terbuka pada awam. Ini cantiknya kalau misal katakanlah UNISA atau alumni nak tubuhkan satu syarikat wakaf, terbuka, semua alumni boleh masuk jadi ahli. Lebih murid lagi, buka juga untuk tujuan wakaf, kepada publik umumnya. Anak cucu alumni pun boleh jadi ahli, besok boleh menyumbang supaya dapat kita himpunkan duit, walau RM1 seorang pun kalau berterusan dihimpunkan, insyaAllah boleh besar impaknya. Dan akhirnya yang paling penting, tidak namanya corporate wakaf kalau kita tidak tentukan dia ada corporate governance yang tinggi. Ini kelebihan corporate wakaf berbandingkan wakaf biasa. Wakaf biasa ni tuan-tuan, hari ini banyak kajian yang menyatakan kenapa orang Melayu Islam di Malaysia ni kurang berwakaf bandingkan dengan Turki dan sebagainya. Sebenarnya kita kurang kajian pendapat. Apa sebab? Sebab pertama ialah kerana tidak transparent.
Bila kita wakafkan harta, kita tak tahu ke mana. Kita serahkan kepada pihak berkuasa kamu, lepas tu tak tahu berbunyi senyap langsung ke apa ke bunyi, tak ada. Tapi kalau wakaf korporat, ikut corporate governance PLC, ada general meeting setiap tahun, audited account dibentang, ya, ahli-ahli boleh membahas, boleh berbincang, boleh komen, boleh criticize, dan boleh melantik, menggantikan pengarah dan sebagainya. Corporate governance ada, transparent, terus dan tulus dan sebagainya, insyaAllah. Jadi kesimpulannya, oleh kerana masa dah, ya. Hari ini, alhamdulillah, semakin wakaf korporat semakin dapat sambutan. Dan antara yang menggalakkan ni lah, apabila Perdana Menteri dalam ucapan bajet 2013 menyatakan Yayasan Wakaf Korporat di bawah Jawahar diberi tanggungjawab merangka pelan induk wakaf korporat. Kita menantikan pelan induk ini, ya. Dan baru ni tadi saya dengar USIM dah dapat pengiktirafan wakaf korporat daripada, tak silap saya, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Yang kita nak supaya banyak lagi. Masa depan universiti di Turki, lebih daripada 60 universiti naik wakaf. Dia ambil contoh mana? Al-Azhar. 1000 tahun dahulu Al-Azhar dah wakaf. Kenapa orang Melayu, orang Malaysia ramai hantar anak-anak pergi Azhar? Selain daripada kerana reputation universiti itu yang baik. Sebab yurannya, saya beritahu, tak sampai kira-kira, tak sampai RM4 setahun bagi pelajar miskin. Macam mana Azhar boleh mampu buat demikian? Wakaf. Dia pernah gunakan duit wakaf untuk membantu kerajaan Mesir berperang. Bukan kita nak galakkan institusi pula, ya. Tapi ini kehebatan institusi wakaf yang banyak kita lupa. Tapi di sana dia dibebaskan. Di Turki dia bagi tax insentif pada wakaf. Kita belum sampai tahap itu. Ini kita kena perjuangkan sama-sama. Ketengahkan wakaf ini jadi institusi terpenting. Transformasi ekonomi negara mesti masukkan institusi pada pandangan saya sebagai satu. Dalam BBM kita dah submit kita punya proposal sebelum dahulu kepada EPU dan sebagainya. Tapi malangnya, saya minta maaf saya cakap gini. Saya pernah pergi jumpa orang atas tentang wakaf. Bila saya kata wakaf korporat, ditanya saya satu soalan. Kalau kita wakaf, kita dapat apa? Susah saya nak jawab. Minta maaf, saya tak nak bergaduh. Panjang pula kalau nak berceramah, kita dapat apa? Jadi mengalahlah saya ketika itu. Ini orang atasan yang berkuasa. Kalau dia memikirkan apa yang dia boleh dapat, susahlah kita nak wakaf, nak berjihad dan sebagainya. Wallah-wallah, ya. Jadi kebimbangan saya dan rakan-rakan DPR hari, ambil contoh wilayah persekutuan. Ada undang-undang baru nak diperkenalkan, iaitu undang-undang pentadbiran agama Islam, menggantikan yang lama, ya. Dia revise yang lama, ya. Dia nak membina, ditarik balik baru-baru ni oleh kabinet oleh sebab murtad dari isu anak yang berdoa agama Islam, kontroversi politik. Tapi yang saya bimbang ialah dalam undang-undang ni peruntukan tentang wakaf masih lagi sama, ya. Walaupun provision 7 section 71 beri kewajipan, menjadi kewajipan majlis mengusahakan kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat Islam, tetapi section 79 sudah menyatakan majlis hendaklah menjadi pemegang amanah tunggal bagi semua wakaf. Maknanya apa? Kalau UIA yang UIA di Selangor, Universiti mana? UniKL yang di wilayah persekutuan nak tubuhkan wakaf, tak boleh. Boleh, tapi kena serahkan wakaf itu kepada Majlis Agama Islam wilayah persekutuan. Kalau syarikat besar korporat nak tubuh wakaf pun tak boleh. GLC, Khazanah, Petronas kalau kita nak wakafkan, kalau ikut undang-undang ini kena serah pada majlis. Jadi di sini ya, kita kena sama-sama perjuangkan supaya kalau boleh besok, saya pun dah hantar saya punya komen kepada yang berkenaan untuk ubah, ya, wakafkan supaya supaya semua swasta, koperasi, NGO, GLC, universiti, masjid-masjid. Saya sendiri dah bagi ceramah pada 2 masjid di Kuala Lumpur, di Petaling Jaya 1, di Damansara 1. Dua-dua ada hajat nak wakaf, ada karya nak mewakafkan tanah, rumah untuk masjid, karya di sini. Tetapi tak jadi mewakafkan sebab kena serah tanah itu kepada harta itu kepada majlis. Dia kata tak apalah, kita gunakan itu untuk masjid. Sebab ini antara penghalang-penghalang. Itu sebab kena sangat penting buka luas pintu wakaf, ya, galakkan, bukakan status Mata-Wali dan Nazir itu diberikan kepada ramai. Dan kaedah wakaf korporat universiti saya sentuh quickly sebab ini Yuniza kalau misalnya nak menerokai bidang ini, nak mengkaji tubuh syarikat dengan jaminan ahli macam alumni tadi boleh buat. Saya kata dapat darah wakaf dan Mata-Wali ini sangat penting. Tak dapat darah Mata-Wali dan darah wakaf, maknanya harta kita dipeserah kepada dia untuk uruskan.
Tapi boleh dilakukan macam contoh wakaf Nur dengan adakan perjanjian dengan Majlis Agama Islam. Itu wakafkan misalnya universiti ada tanah tu, wakafkan tanah itu serah kepada syarikat yang ditubuhkan, dan syarikat maju tanah, syarikat buka keahlian untuk orang awam, untuk alumni menjadi ahli, dan projek komersial pun boleh dibuat. Ambil contoh pejabat ibu pejabat Bank Islam di Kuala Lumpur dibina atas dasar wakaf, ada contohnya. Dan saya dan rakan-rakan dalam BPIM bersedia untuk memberikan input kalau diperlukan oleh mana-mana pihak untuk memberdayakan wakaf korporat. Jadi balik kepada masa depan lagi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini tajuk ini tadi tentang masa depan. Saya nak gulungkan, setelah kita orang Melayu umat Islam tercecer jauh ke belakang, apakah kita masih boleh menang? InsyaAllah berkewajipan kita mencari jalan untuk benar-benar bukan saja bersaing, malah kita wajib menang. Kalau tidak, kita bukan khairat ummah. Kalau tidak, kita bukan umat yang digalakkan untuk menjadi umat khalifah di muka bumi. Kalau tidak, tamadun Islam itu tidak dapat mentamadunkan manusia kalau umat Islam lemah. Jadi dengan demikian kita wajib cari jalan untuk menang. Ingat tak cerita anak lawan kura-kura? Ini dah petang ni ya. Ingat dahulu. Yang mana agaknya Melayu Islam? Anak ke kura-kura? Dan tentulah kura-kura tadi ada sebutan. Sebab kenapa dia hijau? Lagipun yang paling penting, anak ni makhluk asing, telinga dia pink. Saya tak ada nampak orang telinga warna pink. Yang pakai tudung tak tahu lah ya. Saya yakin tidak pink. Soalnya dalam cerita ni yang kita ingat masa kita kecil-kecil dahulu, siapa yang menang walaupun kura-kura di slow? Melayu Islam dengan slow lewat sedikit. Akhirnya siapa menang? Kura-kura. Walaupun anak cepat, kita tahu ya. Tapi atas slow berjalan. Anda dalam bulan puasa ni lagi dia minta kepada anak ya. Soalnya sekarang dalam keadaan kita tahu, dalam keadaan mana ketika itu walaupun kura-kura di slow, dia menang akhirnya. Iaitu apa berlaku? Anak tertidur, anak selesa, tertidur, khayal. Tapi hari ini siapa yang lebih khayal? Siapa yang lebih kuat tidur? Maaflah, saya katakan demikian ya. Jadi hari ini, boleh tak kura-kura menang kalau anak tidak leka dan tidak tidur? Boleh tak? Kalau ikut cerita tu, tak boleh. Tak boleh. Tapi insya-Allah boleh bagi kita umat Islam. Macam mana cara? Sebab kita sama-sama kena berfikir, cari jalan. Tukar strategi. Apa strateginya? Tak ada masa untuk kita berbincang. Mungkin macam-macam strategi boleh. Ada orang kata jumpa skateboard kat depan kura-kura, tapi anak nak jumpa dulu di kat depan. Mungkin satu strategi begini. Tu dia. Kura-kura Melayu tadi nak berlawan berlomba dengan anak, boleh menang. Nak cepat kalau kita buka kulit kita yang tebal. Kulit yang berat. Bila kita buka buang kulit, kita akan teringat kepada pesanan datuk nenek kita dahulu. Apa dia kata? Jangan jadi seperti kacang, lupakan kulit. Bila tak ada kulit, kura-kura tadi togel. Cecak bukan, tikus pun bukan, kura-kura lagi bukan. Yang kita takut mesej ni tuan-tuan dan puan-puan, Melayu Islam, bila kita nak berlomba bisnes korporat, kita ikut cari dalam pintas, halalkan segala cara, buang kulit kita lupa. Lama-lama Melayu bukan, Islam pun bukan, keparat mungkin, korporat pun bukan. Kalau mungkin korporat dan keparat ini mesej yang nak dielakkan. Soalnya sekarang kalau kita tak buang kulit, tak ikut cara dia, boleh menang atau tidak? Mungkin kata kalau itu tak boleh, tapi insyaAllah boleh. Perhatikan, anak berapa lama dia boleh hidup hayat? 10 hingga 15 tahun. Kura-kura? Ada yang kura-kura yang lupa umur dia. Orang tua tak sadar diri ya. Pernah tercatat hidup, ada yang sampai 200 tahun pun ada. Mesejnya di sini apa ni? Dari segi pembentukan strategi. Mesej strategi kemenangan untuk Melayu umat Islam. Walaupun kita terlewat, kita datang kemudian, mungkin kita slow, kita beradat ya, nak jaga akhlak, nak jaga apa semua. Cari manner sesuatu yang bertahan lama sampai ke anak cucu. Organize business ya. Antaranya wakaf korporat yang telah pun sebenarnya tersedia institusi ini dalam agama kita dari dah lagi dulu. Dalam Al-Quran juga digunakan istilah bunyanun marsus. Saya akhiri ceramah ini dengan menyampaikan jenis maklum maksud ayat Quran ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala amat menyukai orang yang berjihad berjalan ini dalam barisan yang teratur, seolah mereka seperti satu binaan yang tersusun kukuh.
Akhirnya kita lupa itu. Dan kita lupa nak tentukan yang binaan ini juga perlu menghadap ke kiblat yang sama. Ini banyak kita bina badan-badan korporat, ciplak, kita ikut kaedah Superman. Kalau dia langgar halal haram, kita pun langgar. Tak boleh salahkan dia sebab dia bukan orang Islam. Ya, dia tak ada konsep halal haram, dia pantang larang dia lain daripada kita dan sebagainya. Jadi sekali lagi akhirnya terima kasih banyak kepada Tuan Fisah dan rakan-rakan khasnya daripada Persatuan Alumni, dan mohon maaf kalau ada terlalu kata, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tangsi yang juga Abbas Hidayat, saya Muhammad Syekh bin Hasan, graduat tahun 4790. Saya bersetuju dengan pendapat tangsi yang boleh disebut tentang kekuasaan itu sendiri, sebab kita tengok dalam banyak kes ada motif-motif yang tersembunyi di sebalik pelaksanaan dasar keselamatan tersebut. Cumanya saya melihat selepas beberapa tahun, saya fikir momentum agenda yang tangsi cuba bawa tu, saya berpendapat bahawa dia seolah-olah kurang mendapat sokongan daripada sama ada daripada pihak pentadbir kewangan di Putrajaya ataupun di jabatan-jabatan yang lain. Cumanya mungkin pada tangsi adalah ketika itu tangsi menjadi pengurusi dan juga direktif pada KPJ. So, saya nak tahu pendapat tangsi tentang bagaimana kita nak mempercepatkan proses. Terima kasih. Terima kasih. Saya boleh jawab terus. Pertama-tamanya seperti yang dalam pengalaman saya, dia bukan pentadbir peringkat bawahan, misalnya termasuk di Kementerian Kewangan yang buat keputusan pertama. Yang kita perlukan sebenarnya ialah political will daripada kalangan pemimpin-pemimpin politik kita. Tapi hari ini bukan salah mereka juga, mungkin sebahagian belum faham konsep pakar korporat. Itu sebab kita kena sama-sama fahami, dan juga sebahagiannya nak melihat bukti nyata. Kita kadang orang Melayu ni, bukan orang Melayu, logik semua orang. Kalau ada bukti nyata dah betul-betul, baru dia nak yakin dan terima. Jadi proses-proses ini telah kita lalui, dan yang lebih penting lagi ialah adanya satu dua lagi model lain. Ini sebab saya welcome tadi bila universiti pun pula iaitu pun antara Sawakam dapat berjaya, dapat kita berjayakan, maka dia lebih memudahkan usaha kita. Tapi apapun kita perhatikan, ambil contoh sejarah kebesaran Islam. Salahuddin Al-Ayyubi bangkit menawan semula Baitul Maqdis selepas 70-80 tahun terlepas daripada tangan. Jadi kita kena, pada saya, walaupun hari ini tak diterima, tak apa, asalkan kita terus usaha bersama, dan mudah-mudahan hari ini saudara sekalian sama-sama dapat menerima dan sama-sama menyokong. Sebab how to change the political leadership, groundswell of itu, kalau misalnya rakyat tak, kan kita selalu dengar rakyat didahulukan, kan? Kalau rakyat tak, insya-Allah kehendak kita didahulukan. Tapi translate that in political term. Saya bukan orang politik. Allah Alam. Ya, terima kasih. Yes. Assalamualaikum Tantri. Saya Isyad Muhammad, Bendahari Alumni juga. Yes. Saya mohon Tantri boleh berkongsi bagaimana Tantri meyakinkan board of directors JCOM masa tu bila Tantri amat bila pada akhirnya yang membuat kami bersetuju ialah Islam itu sendiri lah. Buat lembaga pengarah JCOM semuanya Muslim. Jadi apabila bersandarkan kepada satu institusi Islam, rasa saya walaupun mungkin ada yang tak setuju, tidak boleh. Bila dah bawa kat board, takkan dia nak undi, dia tak setuju, wakaf. Berat itu. Dalam hati Allah lah, saya tidak nak meradui siapa tetapi dalam proses itu saya nampak memang asalnya ada halangan. Tetapi lebih yakin, lebih mudah, pertama-tamanya apabila Datuk Noh Gadot selaku mufti, beliau sendiri nak meyakinkan diri beliau, dia pergi berjumpa Syekhul Azhar tentang konsep wakaf korporat. Dia pergi sendiri, cari sendiri, yakin. Dan Majlis Agama Islam ada juga para akademik yang faham konsep ini, alhamdulillah menyokong.
Walaupun ada yang juga pada ketika itu mula-mula menghalang dan tidak bersetuju, tapi akhirnya semuanya bersetuju. Board akhirnya kalau dah majlis sendiri tak, ya, bila kita bawa dekat board, ini secara terbuka, dapat lepas, lulus. Dan dalam konteks kita juga yang paling penting, akhirnya juga kita tahu baginda raja-raja, sultan-sultan, raja-raja Melayu semuanya adalah kepala agama Islam. Di Johor ketika itu, alhamdulillah, hubungan saya dengan almarhum sultan ketika itu, alhamdulillah, ya, sebab ini saya nak cerita sikit macam mana saya boleh dapat keyakinan baginda tuanku, kerana waktu saya mula-mula pegang jawatan CEO, titah dia yang pertama ialah suruh tutup Hospital Pakar Johor. Yang pertama tutup, dia kata, sebab ada sebab-sebab politik lah, dia tak setuju Maus Masahat, dia nak pancung Maus Masahat. Ialah orang besar bergaduh ni, cari orang kecil-kecil ni nak ni. Jadi dia nak tutup. Dia kata ada penyelewengan, ada apa, disiasat. Saya kata tak ada penyelewengan dan sebagainya. Apabila disiasat ada, itu kebesaran, kehebatan tuanku Johor dahulu tu. Dia betul terang, direct. Dia panggil direct. Bila disiasat tak ada, besar pula jiwanya. Dia terus kata, akan terus jalan, buat kerja kau, jangan bagi orang lain ganggu. Alhamdulillah, dapat perlindungan di situ. Dan itulah yang menyebabkan saya yakin, dan politik di Johor ketika itu pun tahu hubungan saya dengan tuanku, bukanlah nak kata apa-apa, tapi maknanya bila ada hubungan itu, ya, kalau ada masalah jangan panggil saya dulu, ya, akan panggil saya dulu menjelaskan. Ya, alhamdulillah, jadi dapat selesai. Pada saya yakin ini, ya, kuasa Allah SWT nak dorongkan projek Waka Andoni dijadikan. Alhamdulillah. Ya. Memang ada halangan. Saya cakap terus terang, kalau kita bertentangan dengan politik tanpa bersedia, macam tadi lah saya tanya, kalau kita yang swasta, kita dapat apa? Kalah. Dia nak apa, payahlah kan? Terima kasih. Sila. Mic tu. Cabut je. Baik, Tan Sri, saya Haizwan daripada UC. Cuba sebagai penghadap pada Tan Sri, sebagai dimaklumkan, minggu lepas UC telah menjadi UC pertama dilatih sebagai burung wali. Ya. Alhamdulillah. Kita cuba meyakinkan pihak berkuasa ataupun institusi pegawai betapa pentingnya institusi wakaf. Kerana kita telah diberi taraf wali itu dengan kerajaan di 9 Majlis Ulama supaya kita untuk fly dengan lebih hebat lagi. Kenapa? Dalam konteks ngurus universiti, mau tak mau sekarang kita terpaksa membina universiti secara hybrid. Itu dengan peruntukan kerajaan dan juga income generation. Macam kami di UC, lebih kurang UNIZA juga, dengan 1,500 staff, untuk emolumen saya sebulan 7 juta. Untuk UKM saya dah congak lebih kurang mesti 25 juta sebulan gaji saya. Dan saya tanya UiTM hampir 90 juta. Jadi kebergantungan kepada kerajaan itu mungkin tak mampu lagi. Jadi kita buat kerjasama pintar dengan kajian 9. Now sekarang ni kita telah bersetuju dan September kita akan masuk MOA. Dan kita akan bina hospital pakar dan juga hospital pengajar kita sebagai wing business kita. Jadi buat masa ini kita telah bentuk satu institusi di USIM itu, semua ahli akademik akan beradu idea untuk melihat wakaf ini pada various color dan berbagai-bagai perspektif. Jadi saya rasa perjuangan Tan Sri itu telah disahut oleh universiti, bagaimana kita lihat dari sudut akademik dan juga bagaimana kita boleh maju dalam menguruskan institusi ilmu. Kerana mau tak mau universiti untuk berkembang harus berkembang segi fizikal dan juga kewangannya. Jadi dedikasi kepada kami, alumni Niza dan lain, terima kasih Tan Sri kerana tidak putus-putus berusaha untuk membawa konsep wakaf ni dalam agenda pembangunan ummah. Jadi terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita doakan kita sama-sama sokong, mudah-mudahan ya, benar-benar berjaya. Bila berjaya ada lagi satu model dan tak ada sebab kalau ada orang yang nak menghalang daripada konsep wakaf ni. Pada saya kalau ditanya ya, fikirkan hari-hari apa yang dihadapi masalah di Eropah. Bank-bank yang kaya terlalu kaya, besar obligasi, kemudian ditelan orang lain. Bayangkan kalau semua bank ni saham utamanya wakaf. Tak ada masalah kalau dia ada masalah nak gunakan duit orang ramai. Nak membantu. Dan syaratnya bila dia buat untung, orang ramai juga dapat bahagian. So
So kita kena transformasikan sistem kapitalisme. Konsep ini sebenarnya lebih jauh. Kita kena perjuangkan supaya seluruh sistem ekonomi itu, ya, pasaran, persaingan tetap ada, tetapi pembagiannya ditentukan wakaf ada menjadi jabatan untuk menjaga kepentingan orang ramai. Ya, sila kalau ada lagi Pak, saya komen sedikit. Yes. Saudara. Saya Iqbal Yusuf daripada Kenanga Investment Bank. Saya mohon pandangan Tan Sri. Adakah possible untuk diadakan satu bagi memacu perjuangan wakaf ini? Diadakan kerjasama di antara wakaf dan juga pelabur instrumen suku. Contohnya, sebagaimana yang dilakukan di Singapura, Majlis Utama Islam Singapura develop tanah menggunakan instrumen suku. Adakah possible dibuat di Malaysia? InsyaAllah saya yakin boleh. Tadi saya sebutkan, mungkin saudara mengetahui contoh tapi itu cukup. Saya yakin boleh. Ya. Dan bagaimana bank juga harus terlibat untuk memajukan tanah-tanah wakaf. Boleh dilakukan. Antara contoh terbaik itulah yang saya sebutkan tadi, ibu pejabat bank Islam. Ya, tapi kewangannya datang dari tabung haji. Ya, kita kena cari kreatif. Bagaimana ya kaedah-kaedah ini, instrumen-instrumen ini boleh dikaitkan untuk membangunkan harta wakaf dan sebagainya. Saya yakin boleh. Kita cuma nak kena tentukan dia punya struktur dan susunan. InsyaAllah. Terima kasih. Okey. Kerana masih dah itu. Sekali lagi, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.